Assalamualaikum. Hari ini kita akan sambung pelajaran kita daripada minggu lepas. Minggu lepas kita dah belajar pasal rundingan kemerdekaan. Okey. Kita ingat balik minggu lepas rundingan kemerdekaan yang diketuai oleh Tunku Abdul Rahman. Mereka berangkat ke London untuk berunding dengan kerajaan England supaya kita dimerdekakan dan diberikan kerajaan dengan secepat mungkin. Setelah rundingan tu berjaya, Tunku Abdul Rahman pulang ke Malaysia dan berlakulah pula rentetan peristiwa yang menuju ke arah kemerdekaan itu. Okey. Kita tengok slide yang cikgu tunjuk sekarang ni. Baiklah, slide yang cikgu tunjuk sekarang ni. Selepas Tunku Abdul Rahman dan rombongannya tiba di tanah Melayu, Tunku Abdul Rahman telah membuat pengumuman kemerdekaan. Ya. Pengumuman kemerdekaan itu telah berlaku pada 20 Februari 1956. Okey. Setibanya Tunku Abdul Rahman di lapangan terbang Batu Berendam, Melaka, Tunku Abdul Rahman telah mengumumkan bahawa Persekutuan Tanah Melayu akan mencapai kemerdekaan dengan rasminya pada 31 Ogos. Okey, ingat 31 Ogos. Okey, 31 Ogos. Pada 20 Februari 1956, ya, 20 Februari bila Tunku Abdul Rahman sampai saja ke tanah Melayu, Tunku telah umumkan bahawa Persekutuan Tanah Melayu akan mencapai kemerdekaan pada tahun 1957 secara rasminya, iaitu 31 Ogos. Sampailah sekarang setiap 31 Ogos kita akan sambut hari kemerdekaan. Baiklah. Seterusnya, setahun selepas itu, bendera Union Jack diturunkan pada pukul 6.30 petang. Ya. Pada hari apa ni? Pada 30 Ogos 1957. Okey. 30 Ogos 1957 ada satu upacara yang disaksikan oleh Pesuruhjaya Tinggi British di Melaka, H.G. Hammond bersama ribuan rakyat jelata. Mereka telah sama-sama menyaksikan upacara penurunan bendera Union Jack. Setelah turunnya bendera Union Jack ni, maksudnya bendera Union Jack ni bendera England, ya. Maksudnya mereka sudah tidak lagi mempunyai kuasa takluk ke atas tanah Melayu. Okey. Jadi pada tahun 30 Ogos 1957, 6.30 petang, ramai rakyat jelata menyaksikan penurunan bendera Union Jack. Kalau kamu tengok kat sini, ya, penurunan bendera Union Jack dekat Melaka, di Padang Bandar Hilir, Melaka, ya, di Padang Bandar Hilir. Apa yang kamu boleh ambil maklum daripada peristiwa ini? Dalam rombongan rundingan kemerdekaan di London, terdapat banyak pemimpin yang terlibat. Pemimpin daripada parti, wakil daripada raja-raja, ya. Parti pun kita ada beberapa parti yang terlibat di tanah Melayu pada ketika itu, ya. Jadi untuk mencapai sesuatu matlamat, setiap daripada kita haruslah sentiasa apa? Kita haruslah sentiasa bermuafakat, bersepakat, tidak berpecah belah untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmuran bersama. Jadi untuk mendapatkan kesenangan yang ini bukan mudah, ya. Semua kena bertolak ansur, kena bekerjasama supaya kita tidak berpecah belah. Tak kiralah Melayu ke India ke China ke bumi-putera yang lain ke Kadazan, Iban, semua kena bersatu padu. Kalau kita tak bersatu padu, kita akan mudah ditindas dan dipecah belahkan. Okey? Okey. Pada 30 Ogos tu, malam 30 Ogos, ada upacara pula, ya. Ada upacara yang dijalankan di Dataran Merdeka. Dataran Merdeka di Kuala Lumpur, 30 Ogos 1957. Tepat pukul 12.30 malam. Di 12.30 malam tu, juga bendera Union Jack diturunkan sekali lagi untuk menandakan
berakhirnya kekuasaan England ke atas tanah Melayu, ya, untuk menandakan bermulanya sejarah Malaysia sebagai satu tanah yang bebas daripada cekaman penjajah. Setelah turunnya bendera tu, bendera Union Jack, berlaku juga satu lagi peristiwa. Buat pertama kalinya bendera Malaysia, jalur gemilang, bendera Persekutuan Tanah Melayu dinaikkan. Ya, bendera ini dinaikkan membuktikan tanah Melayu adalah negara yang merdeka. Okey. Sebab itu, bendera ini bukanlah sesuatu yang kamu boleh buat main. Bendera ni sesuatu kebanggaan. Ia juga melambangkan maruah kita sebagai anak sesuatu tempat seperti negara Malaysia, seperti negeri Pahang, seperti penduduk Felda Keratong, ya. Kamu kena bersatu, kamu kena jaga tempat kamu tinggal supaya tempat yang kamu tinggal ni akan sentiasa aman dan sejahtera, ya. Okey, selesai detik kemerdekaan. Selepas bendera Union Jack diturunkan, bendera Tanah Persekutuan Melayu pula dinaikkan, ya. Kenapa Tanah Persekutuan Melayu, ya? Sebab masa tahun 1957 kita belum lagi digelar Malaysia. Malaysia tu hari lain. Kita akan belajar nanti. Kita dipanggil Persekutuan Tanah Melayu. Persekutuan Tanah Melayu ni adalah semua negeri-negeri yang berada di semenanjung Tanah Melayu. Perlis, Johor, Kelantan, Sabah. Sabah tak ya? Sabah belum lagi. Sabah Borneo. Sabah masa tu Borneo. Pahang, Kuala Lumpur, Selangor. Kuala Lumpur belum ada lagi dah situ. Kuala Lumpur masih lagi dalam Selangor. Johor, ya. Semua negeri-negeri Tanah Melayu tu bersekutu di bawah satu bendera, ya. Bila di bawah satu bendera, maksudnya kita dah ada satu kerajaan perpaduan. Kerajaan perpaduan ni maksudnya pemimpin daripada Johor ada, pemimpin daripada Melaka ada, semua negeri ada pemimpin masing-masing yang mendapat tempat dalam kerajaan. Jadi mereka semua mempunyai suara untuk menentukan hala-tuju negara. Okey, seperti yang cikgu terangkan tadi, masing-masing kena ada permuafakatan. Okey, seterusnya kita tengok video ni dulu. Boleh jadi kita video ni. Kita try dulu. Pertama kita saksikan video ni dulu. Berhimpun di Stadium Merdeka, wakil-wakil dari segala kaum dan golongan, dan isyarat pemasyhuran kemerdekaan. Okey, ni masa hari pemasyhuran kemerdekaan ya. Hari pemasyhuran kemerdekaan. Ni stadium yang kamu tengok ni, Stadium Merdeka. Okey. Ini Stadium Merdeka. Tengok ramai tak? Kenamaan tiba mengambil tempat. Perdana Menteri Tengku Abdul Rahman dan anggota-anggota jemaah menterinya memakai pakaian yang baru dibentuk. Semua ada. Semua kaum ada datang. Tengok ramainya manusia. Sekarang yang telah dipilih oleh Raja-Raja Melayu, Duli Okey, ini adalah yang di-Pertuan Agong yang pertama, Tuanku Abdul Rahman. Tuanku Abdul Rahman merupakan yang di-Pertuan Agong yang pertama. Dan akhir sekali, Wakil Baginda Queen yang teramat mulia Duke of Gloucester yang akan menyerahkan surat perlembagaan kepada Perdana Menteri. Duke diiringi oleh Pesuruhjaya Tinggi Persekutuan yang akhir, Sir Donald McGillivray. Okey, yang ni adalah pembesar British. Pembesar British ni akan menyerahkan watikah pembebasan Malaysia sebagai pembebasan Tanah Melayu sebagai sebuah kerajaan yang bebas. Dalam ucapannya, Duke menegaskan orang-orang Inggeris merasa bangga bahawa perhubungannya dengan Melaya adalah berdasarkan kemahuan dan perasaan muhibbah pihak raja-raja dan... Masa ni video hitam putih lagi. Okey, selesai. Dengan pemberian ini, maka terserahlah kuasa pemerintahan yang menjadikan Melaya bebas dan bertanggungjawab menentukan nasibnya sendiri. Kamu harus berbangga sebab Malaysia adalah salah sebuah negara yang mencapai kemerdekaan
tanpa perperangan. Ya. Kita tak berperang pun untuk mencapai kemerdekaan. Kami akan Yang sebelum tu sentiasa memang ada mengingatnya penentangan dengan penjajah apa kesyukuran, semua, kata Perdana memang Menteri ada. dalam ucapannya. Tapi pada Bantuan yang akhirnya telah kita kami tidak terima berperang dari langsung. Great Britain Kita hanya dalam berunding perjalanan saja. menuju kemerdekaan. Dengan nama Allah yang Ini Maha Tunku Abdul Maulah, Rahman. yang Maha Kesiani, akan kekal menjadi sebuah negara demokrasi yang merdeka dan yang berdaulat serta berdasarkan kepada kebebasan dan keadilan dan mengekalkan keamanan di antara segala bangsa. Kuala Lumpur, 31 hari bulan Ogos tahun 57. Merdeka! Okey, yang inilah detik bersejarah. Merdeka! Lawangan Merdeka yang telah dilaungkan oleh Tunku Abdul Rahman, Merdeka! diikuti oleh puluhan ribu Merdeka! rakyat jelata bersama menyahut Merdeka! panggilan merdeka. Merdeka! Ini juga detik bersejarah ya. Pertama kali lagu Negaraku Sehingga dimainkan. irama lagu kebangsaan, lagu negaraku dimainkan bagi kali yang pertama, menzahirkan perasaan di hati mereka. Matahari bersinar, bendera berkibar-kibar, janji ditunaikan dan terciptalah sebuah negara dan kemerdekaan pun telah dicapai dengan perasaan muhibbah seperti itu. Dia bukan senang ya untuk mendapat kemerdekaan ni. Berapa ratus tahun negara kita dijajah. Untuk mendapatkan kemerdekaan bukan senang. Okey, yang ni apa yang kita tengok tadi, pemasyhuran kemerdekaan. Bila berlakunya pemasyhuran kemerdekaan ni, ingat tarikh dia adalah 31 Ogos, ya. 31 Ogos apa yang berlaku? Yang pertama, pembesar British telah menyerahkan watikah lantikan kepada Tunku Abdul Rahman sebagai sebuah negara yang bebas. Okey. Selepas itu, Tunku Abdul Rahman melaungkan merdeka sebanyak berapa kali? 7 kali, ya. 7 kali Tunku Abdul Rahman melaungkan merdeka disambut dengan gemuruh. Kamu bayangkan keadaan ketika itu. Siapa pernah pergi stadium akan rasa suasana dia. Macam mana kamu akan rasa gemuruh, kamu akan rasa semangat, kamu akan rasa cinta pada negara. Sebab apa? Sebab semua yang ada dalam stadium tu hanya ada satu. Dia ada satu tujuan je datang ke stadium tu. Untuk sama-sama merasai kemeriahan, kehangatan yang mereka rasa masa tu sukar digambarkan. Kalau siapa pernah pergi stadium tengok bola ke apa kan, mungkin dia akan rasa benda tu. Ya. Setelah berlakunya pengisytiharaan, susah agak sebut benda ni. Pengisytiharan kemerdekaan membuka lembaran baharu bagi Persekutuan Tanah Melayu sebagai negara yang bebas dan merdeka. Okey. Jadi pesanan yang ditujukan oleh almarhum Tunku Abdul Rahman kepada semua rakyat jelata, setiap rakyat perlu mempertahankan kedaulatan negara. Semangat cinta akan negara perlu disemai sejak kecil lagi, ya. Cinta akan negara ni kamu kena semai. Macam mana kamu nak cinta negara, kamu kena cinta diri kamu sendiri dulu. Lepas kamu cinta diri kamu sendiri, kamu cinta keluarga kamu. Lepas kamu cinta keluarga kamu cinta rumah kamu. Lepas kamu cinta rumah kamu akan cinta kawasan yang kamu duduk tu. Contoh Keratong 1, Keratong 2, kamu akan cintakan Rompin, kamu akan cintakan Pahang, kamu akan cintakan Malaysia. Okey? Jadi untuk melahirkan rasa cinta tu, kamu kena lahirkan pupuk daripada sekecil-kecil benda. Ya, sekecil-kecil benda kamu kena pupuk benda cinta tu. Dia takkan datang bergolek, benda tu takkan datang bergolek. Tak adalah bila orang datang pijak
pijak rumah kamu, pijak tanah kamu, rampas tanah kamu akan biar je. Tak boleh macam tu. Ya. Kita haruslah mempertahankan, sama-sama mempertahankan. Macam mana nak mempertahankan? Kita haruslah meningkatkan jati diri kita, meningkatkan keupayaan kita supaya kita dapat menyumbang kepada negara. Ya. Okey, cikgu rasa yang ni dah slide yang kedua terakhir. Yang ni dah penutup untuk apa yang kita pelajari dalam bab ini, ya. Bab ini ada beberapa subtopik yang penting, antaranya pejuang kemerdekaan. Dalam pejuang kemerdekaan ni kamu telah diperkenalkan, ya. Kamu telah diperkenalkan dengan beberapa tokoh kemerdekaan yang ada di Malaysia ketika itu, ya. Antaranya Dato' On bin Jaafar, Tun Abdul Razak, Dr. Burhanuddin, Tunku Abdul Rahman, Ahmad Bustamam, semua ni adalah pejuang kemerdekaan. Okey, semua pembesar-pembesar ni, mereka ini adalah wira negara, ya. Bukan senang, nak mencapai kemerdekaan ni bukan senang. Bukan senang nak mencapai kemerdekaan ni. Tapi apa yang lagi susah adalah untuk mempertahankan kemerdekaan. Ingat, mempertahankan kemerdekaan tu adalah jauh lagi susah. Jauh lagi susah daripada mendapatkan kemerdekaan. Jadi, tugas kita sekarang adalah memastikan kita membangunkan diri kita membangunkan apa yang kita boleh buat dan apa yang kita boleh menyumbang kepada negara. Contohnya kamu sekarang berada di Felda. Ya. Felda ni adalah merupakan lubuk emas negara. Selain daripada minyak, selain daripada perkilangan, Felda antara penyumbang ekonomi negara yang utama. Kamu tahu kan? Jadi, sebagai anak Felda, kamu harus berbangga bahawasanya kamu juga telah menyumbang. Ayah-ayah kamu, datuk-datuk kamu telah menyumbang kepada pembangunan negara. Melalui apa? Melalui sawit. Sawit ni tak banyak negara yang buat. Hanya negara Asia Tenggara saja yang ada sawit. Berapa ramai yang telah mendapat manfaat daripada sawit yang ayah kamu, nenek kamu bangunkan, berapa ramai yang dah rasa. Bukan setakat di Malaysia saja, ya. Di seluruh negara telah rasa apa yang nenek kamu, apa yang ayah kamu telah perjuangkan selama ini, ya. Jadi, kamu harus berbangga sebagai rakyat Felda kerana kamu telah keluarga-keluarga kamu adalah antara penyumbang utama kepada pembangunan negara. Okey? Topik yang seterusnya kita belajar ke arah menuntut kemerdekaan. Ke arah menuntut kemerdekaan ni, kita telah belajar penjajahan kuasa-kuasa asing dan juga ancaman komunis telah membangkitkan semangat rakyat untuk menuntut kemerdekaan. Dalam subtopik ni kita belajar beberapa peristiwa yang menaikkan semangat kepada rakyat kita untuk menuntut kemerdekaan. Setelah habis ke arah menuntut kemerdekaan, kita sambung pula kepada rundingan kemerdekaan. Okey, rundingan kemerdekaan kita belajar rombongan yang diketuai oleh Tunku Abdul Rahman, ya. Rundingan yang diketuai oleh Tunku Abdul Rahman pergi ke London, ya. Pergi ke London. London ni masa dulu jauh tau, masa London. Cikgu pernah pergi London. Naik flight 14 jam. Naik kapal terbang 14 jam nak sampai. Sekarang ni 14 jam. Dulu mana boleh. Dulu lagi lebih sebab kapal terbang dulu lagi perlahan dia punya kelajuan, ya. Kat London ni jauh, sejuk lagi. Lepas tu ini adalah cerita-cerita di sebalik pemergian mereka masa rundingan kemerdekaan ni. Isteri-isteri pembesar ni, rakyat jelata ada menggadaikan barang-barangan peribadi seperti gelang, rantai emas, cincin. Mereka semua begitu patriotik untuk kita mencapai kemerdekaan. Baiklah, selepas selesai rundingan kemerdekaan, kita pergi kepada detik kemerdekaan yang baru kita pelajari sebentar tadi. 31 Ogos 1957 merupakan detik kemerdekaan yang ditunggu oleh seluruh rakyat Persekutuan Tanah Melayu kerana negara mendapat kemerdekaan dan bebas daripada belenggu penjajah. Okey? Alhamdulillah kita dah habis belajar topik ni. Minggu depan kita akan, selepas cuti sekolah,
kita akan masuk ke topik yang seterusnya pula, bab yang seterusnya pula ya. Saya harap apa pelajaran yang kita pelajari, cikgu betul-betul berharap kamu boleh semai dalam hati supaya dari sekarang kamu boleh letak dalam diri kamu perasaan cinta dekat negara. Ya. Baiklah, itu saja untuk hari ini. Kita akan sambung pada minggu yang akan datang. Jangan ingat kerja sekolah tak ada. Kejap lagi cikgu mesej apa kerja sekolah kamu. Amboi, ramai kerja sekolah tak hantar ni. Biasa ni. Ya? Settle? Okey. Assalamualaikum.